Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, hari ini bapa ingin pertama sekali ingin mengucapkan banyak maaf kerana kemarin selepas ataupun sebelum waktu berbuka puasa bapa tidak dapat mengadakan tazkirah harian seperti yang dilakukan 2 hari sebelum itu. Ini disebabkan oleh ada perkara yang tergendala. Kadang-kadang untuk membuat ni bapa perlukan sokongan dari pakar buat video ni. So kemarin pakar video was in a different world, so I don't want to disturb. Jadi, and then at the same time, sebelum waktu berbuka puasa kemarin ni, hujan amat lebat. Jadi dia punya sound hujan tu kuat. Jadi bapa kata tak apa, kita boleh buat the next day. Kerana di dalam Islam pun setiap perkara yang kata tidak berlaku according to plan, dia ada mitigation dia. Ni, kalau kita membuat salah, umpamanya kita boleh bertaubat. Dan kalau kita membuat satu perkara tak berlaku di dalam waktunya, umpamanya kita tertidur lepas waktu kata sembahyang subuh, kita tertidur, bangun-bangun dah cerah, kita terus bangun dan kita qada. So dia ada mitigation dia. Itu juga dalam hidup kita. Bila kita kata buat projek, kita buat projek untuk tenaga ke, untuk Petronas ke, projek kita delay. Jadi kita perlu mitigate. Kita boleh tambah pekerja ke, kita tambah funding ke untuk mempercepatkan projek tu. So in life, bila kita terlepas sesuatu, it should not be an excuse for us to allow it to happen. And kalau projek tu kalau to delay, let it delay. So we must mitigate. Same thing di dalam soal beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Same thing di dalam mengadakan kerja seperti buat tazkirah ni. Kalau kita for some reason that we cannot avoid, semua tu berlaku di dalam kuasa Allah. We mitigate. So umpamanya tazkirah ni tak boleh buat petang kemarin, bapa buat pagi ni. Sama juga. So seperti yang lepas-lepas, yang 2-3 tazkirah yang lepas, bapa hari ini pun akan concentrate kepada 2 topik. Yang pertama ialah hadis dari Matan Arba'in. Hadis Matan Arba'in ini adalah hadis 40. Hadis 40 yang disediakan oleh Imam Nawawi. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan 2 subjek juga, iaitu dari Matan Arba'in, hadis yang ketiga, dan kedua tu seperti yang Bapa janjikan sebelum tazkirah sebelum ini, kita akan teruskan sikit dalam subjek zikir. Jadi hadis yang ketiga yang Bapa teruskan ni, dari hadis yang ketiga, Al-Hadis Salis, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya Islamu ala khamsa syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu an, katanya,
Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, didirikan Islam atas 5 rukun. Syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahasanya Muhammad itu Rasulullah. Dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ketiga yang bapa bacakan hari ini mengandungi sebahagian dari hadis yang terdapat di dalam hadis yang kedua yang bapa baca sebelum ini. Imam Nawawi berkata bahawa hadis ini terhitung satu hadis yang sangat besar nilainya, yang menerangkan dasar-dasar agama Islam dan asas-asas hukumnya. Kerana itu, beliau menjadikan hadis ini salah satu daripada hadis 40 yang harus dipelajari oleh umat Islam. Jadi dari hadis ini kita dapat melihat bahawa Islam ni didirikan di atas 5 sendi ataupun 5 tiang. Ni pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan sendi agama Islam, iaitu Islam itu didirikan dari 5 sendi yang menjadi sebagai rukunnya yang amat penting. Dan pada hadis tersebut diterangkan 5 perkara yang menjadi sendi untuk pendirian agama Islam yang dikatakan sebagai rukunnya dan tiangnya. Islam diumpamakan sebagai satu binaan yang didirikan di atas tiang-tiangnya. Kekuatan dan keselamatan binaan itu adalah kerana keteguhan tiang-tiangnya. Sebaliknya, kegoncangan atau keruntuhan sebahagiannya adalah kerana salah satu tiangnya telah patah atau telah reput, walaupun binaan itu tetap disebut rumah. Jadi hadis ini Imam Nawawi pilih sebagai hadis yang ketiga. Jadi dari segi urutan hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi, yang ketiga, jadi hadis ini amat penting di dalam membentuk pribadi kita sebagai seorang Islam. Jadi kita kena jaga 5 tiang agama ini. Yang pertama ialah syahadah. Jadi tentang syahadah ini, kita perlu memahaminya dengan mendalam. Apa pentingnya syahadah? Bukan yang pertama, itu ialah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan Tuhan? Tuhan ni apa juga benda yang kontrol kita. Sama ada dalam bentuk idol, patung, ataupun dalam bentuk yang lain. Yang mengkontrol kita. Boleh jadi nafsu kita. Umpamanya, kita sepatutnya membuat sesuatu yang betul kerana Allah. Tapi tidak. Kita membuat sesuatu itu kerana nafsu kita. Kita tak peduli. Ini Allah apa suka ke tak suka ke, kita buat je sebab nafsu kita kontrol kita. Sebab itulah banyak berlaku benda-benda yang tak elok ni, benda yang tak molek ni. Pasal rasuah lah apa semua ni. Pasal kita tak ada kekuatan syahadah ni. Conscience yang kita buat semua ni diperhatikan oleh Allah. Malaikat duduk sekeliling kita, duduk catat apa yang kita lakukan. Jadi walaupun nampak macam mudah nak jadi seorang Islam tu tambah dengan syahadah kita jadi Muslim, ya betul. Tetapi kita kena memahami dengan sebetul-betulnya apa itu syahadah. Muhammadur Rasulullah. Kita kena ikut petunjuk dari yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu, adakah kita belajar sirah Rasulullah? Adakah kita baca hadis-hadis Rasulullah semua ni? Ini supaya pribadi dan hidup kita tu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak senang. Rukun pertama syahadah. Tetapi adakah kita faham sebenarnya apa itu syahadah? Jadi sebab itu hadis ini hadis yang ketiga. Kemudian solat. Solat juga tiang agama. Salah satu benda yang pertama sekali yang akan disoal di akhirat ialah tentang solat kita.
Jadi untuk menyempurnakan solat, kita kena faham betul-betul apa itu solat kita. Dia punya semua, orang kata, teori-teori tentang solat tu kita kena tahu. Kita kena banyak membaca buku tentang solat. Kalau boleh, kita berguru. Memang kita kena berguru. Kerana guru kita akan betulkan kita dengan kita belajar. Dan kita cari buku, kita cari kitab-kitab untuk membantu kita memahami solat. Jadi bila kita memahami rukun ni, barulah kita boleh. Sebab itu kalau kita memahami solat, macam kita akan bagi prioriti solat wajib dari solat sunat. Macam di tahun-tahun lepas, ramai orang pergi masjid semayang solat sunat tarawih katanya. Tapi dia masa solat maghrib tu dia tak pergi berjemaah. Sedangkan solat maghrib tu solat wajib. Dia pergi dekat nak semayang isyak, semayang isyak, lepas tu semayang tarawih. Jadi dia bagi prioriti itu sunat dari yang wajib. So tu tiang tu kita nak kena buat bagi kukuh. Serupa juga lepas solat puasa. Jadi kita kadang kita puasa, lepas tu kita tak sembahyang, tak buat ni solat wajib, lepas tu puasa. Itu tak betul lah. Kerana kita tak kukuhkan semua tiang-tiang dalam Islam tu. Jadi nampak hadis tu macam straightforward, tapi kalau kita kaji dengan mendalam, hadis tu dia mempunyai implikasi yang amat benar dalam membentuk kita sebagai seorang Muslim yang sempurna. Begitu juga dengan zakat, dengan pergi haji dan sebagainya. Jadi kita zakat, haji, cara-cara, kaedah dia semua kita kena belajar. Ini kat rumah kita, kitab atau buku tentang zakat, tentang puasa, tentang ni kita kadang tak peduli nak beli pun. Kalau tak beli macam mana nak baca? Kalau pergi Qutub Ana pinjam balik baca pun tak apa juga. Lepas tu kuliah pun kita tak pergi. Di masjid-masjid pun kita tak ambil tahu ada kuliah apa semua. Kita tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kita kena jaga orang kata 5 rukun ni. Binalah tiang ni bagi kukuh. Everything that we do must be based on knowledge, ilmu. Jadi bapa minta anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, belajarlah. It's never too late to learn. Macam at the start tadi bapa cakap, kata bila kita miss buat projek kita tu, we must mitigate. Kita kena recover. Kita punya recover tu is to orang take back sikit, tengok situation kita, lepas tu kita cari jalan macam mana nak mitigate. So we must start with ourselves. Once we start with ourselves, we have the knowledge. Baru kita boleh nak sampaikan contoh kita dan ilmu kita pada anak-anak. Jadi apa bapa sekali lagi cakap, belilah hadis Matan Arba'in. Di dalam buku hadis Matan Arba'in yang diterbitkan oleh Pustaka Fajar tu, di awalnya tu dia ada cerita siapa Imam Nawawi ni. Imam Nawawi ni dia hidup sekitar 635 Hijrah hingga 675 lah gitu. Imam Nawawi ni dia tak hidup lama, dia meninggal umur dia 45 tahun. Tapi dia adalah satu ulama yang besar, yang terkenal, yang diiktiraf. Dia banyak tulis buku dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi setelah kajian dia tu, dia suruh kita baca hadis 40 ni, Matan Arba'in ni. Dan dia dah susun dia. Kalau 40 hadis ni kita cover dulu pun, as our project to understand what need to be done, itu pun kita dah cover tentang
Islam, requirement of Islam.